Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi 18 Januari. Kerajaan Sarawak komited dalam menangani isu kewarganegaraan melibatkan rakyat negeri ini, khususnya kanak-kanak yang tidak memiliki status warga negara. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana ia akan memberi implikasi terhadap pendidikan dan kesihatan kanak-kanak terbabit, terutamanya apabila meningkat dewasa kelak. Ke arah itu, Datuk Seri Fatimah menjelaskan satu jawatankuasa khas kewarganegaraan telah ditubuhkan Kerajaan Sarawak bagi membantu menangani isu tersebut selain akan menulis surat kepada Kementerian Dalam Negeri KDN dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung perkara berkenaan. Jelas beliau langkah ini bagi mempercepatkan kelulusan permohonan status kewarganegaraan yang tertunggak sebelum ini. Datuk Seri Fatimah berkata demikian kepada media selepas menyampaikan sumbangan Majlis Sejambak Kasih Tahun Baru China 2022 di Kuching. Beliau turut memberitahu seramai 6,106 penerima yang terdiri daripada penerima bantuan bulanan Kebajikan Seluruh Sarawak menerima sumbangan bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina tidak lama lagi. Mengulas mengenai paras pendapatan garis kemiskinan PGK yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan pada RM1,169 mulai bulan ini, Datuk Seri Fatimah mahu rakyat Sarawak kategori pendapatan isi rumah di bawah paras tersebut atau golongan rentan untuk memohon bantuan bulanan kebajikan Kerajaan Persekutuan. Ini kerana sebelum ini paras PGK ditetapkan adalah pada kadar RM1,020 bagi pendapatan isi rumah. Sesi penilaian Sarawak Delta Geopark SDGP sebagai geopark kebangsaan akan bermula pada 19 hingga 21 Januari ini melibatkan panel penilai dan pemerhati daripada Jawatan Kuasa Penilaian Geopark Kebangsaan. Menteri Muda Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Datuk Len Talif Saleh dalam kenyataan media memberitahu sesi penilaian selama 3 hari itu membabitkan pakar geologi iaitu Profesor Dr. Felix Tongkul daripada Universiti Malaysia Sabah dan pakar biologi daripada Universiti Malaysia Terengganu iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Tajuddin Abdullah. Datuk Len menjelaskan penilaian itu penting sebagai usaha kerajaan negeri untuk mendapatkan pengiktirafan SDGP sebagai geopark kebangsaan tahun ini dan seterusnya pada peringkat antarabangsa bagi melindungi dan memelihara warisan geologi, biodiversiti, sejarah serta budaya melalui konsep pembangunan secara mapan. Justru pemilihan Sarawak Delta sebagai geopark adalah sangat bertepatan kerana kawasan berkenaan mempunyai warisan geologi dan geobudaya di samping memiliki geomorfologi yang luar biasa. Ujar Datuk Len lagi cadangan untuk mendapatkan pengiktirafan itu dan seterusnya UNESCO Global Geopark telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri pada November 2019 dan turut dilancarkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 9 April tahun lepas di Kampung Budaya Sarawak. Ia berkeluasan 311,246 hektar, meliputi kawasan daratan dan air, mewakili kesatuan warisan geologi, biologi dan budaya istimewa yang terdapat di daerah Kuching, Bau, daerah kecil Padawan dan juga daerah kecil Siburan. Sementara itu, kerajaan negeri menekankan 3 aspek utama iaitu pemeliharaan dan pemeliharaan warisan, pembangunan ekonomi serta pembangunan komuniti dalam membangunkan kawasan Sarawak Delta Geopark SDGP. Menurut Menteri Muda Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Datuk Len Talif Saleh, SDGP akan menjadi platform untuk mengintegrasikan alam semula jadi dan memelihara warisan budaya sebagai satu entiti berseimbang. Jelas Datuk Len, usaha itu termasuk mengambil kira kepentingan semua pihak yang berkepentingan seperti pihak berkuasa tempatan, pemain industri pelancongan dan masyarakat setempat. Aspek pembangunan dalam SDGP perlu memperkasakan pemeliharaan geobudaya, meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi komuniti setempat dan mempraktikkan prinsip-prinsip pembangunan mampan. Pengiktirafannya sebagai geopark tidak akan mengubah polisi pembangunan sedia ada seperti mana yang telah dirancang oleh kerajaan
negeri. Tambah Datuk Len lagi, menerusi inisiatif pembangunan geotapak secara tidak langsung akan membangunkan sosioekonomi penduduk melalui geopelancongan di tempat berkenaan. Geopelancongan merupakan produk baharu yang memperkenalkan lanskap geologi kepada masyarakat berasaskan pelancongan ilmu dan rekreasi. Bermula dengan sebuah pondok kecil mengusahakan pembuatan songkok tradisional Melayu, kini Awang Abdul Rahman Abdul Jalil 47 tahun dari Kampung Bungaraya Limbang mampu menarik nafas lega dengan peruntukan sebanyak RM35,000 di bawah Parlimen Limbang. Beliau berjaya menaik taraf tempat tersebut menjadi sebuah tempat yang lebih besar dan selesa. Diusahakan sejak tahun 2000 dan menjadi perusahaan keluarga, Awang Abdul Rahman komited menjadikannya sebagai pekerjaan utama untuk menjana pendapatan. Memanfaatkan platform digital sepenuhnya, beliau amat yakin dengan potensi perniagaan itu walaupun berdepan dengan cabaran sebelum ini seperti pandemik COVID-19 yang mengurangkan tempahan. Namun semangatnya tidak pernah pudar. Sekarang ni kita pun ada platform kan, menggunakan Shopee, grup WhatsApp, dalam grup FB ada usahawan Sarawak, usahawan seluruh Malaysia. Kita dah iklankanlah di sana. Mudah-mudahan berkat kita punya usaha tu mungkin ada yang berminat, kita akan usahakanlah untuk menerima tempahan tu. Tempahan yang beliau terima bukan setakat dari Limbang, bahkan dari seluruh Malaysia termasuk Brunei Darussalam. Sementara itu, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 yang juga ahli Parlimen Limbang, Dato' Hasbi Habibullah, menyifatkan perusahaan Awang Abdul Rahman ini cukup membanggakan selain akan terus membantu melalui agensi di bawah kementeriannya. Apabila melihat potensi begini baik dan kita telah pun membantu dengan jumlah peruntukan 35,000 untuk membina semula kilang ini. Saya telah pun minta kepada pihak Giat Mara juga untuk membantu kalau boleh menambah mesin beliau. Sekarang dia ada 2 biji je untuk menambah di bawah program PPP lah ya. Pendapatan, penambahbaikan pendapatan ekonomi lah ya. Beliau dalam masa sama turut berharap agar kemahiran yang dimiliki oleh Awang Abdul Rahman dapat dipelajari oleh orang lain, khususnya bagi mereka yang berminat. Pada program berasingan, Dato' Hasbi juga sempat melawat pusat program pemulihan dalam komuniti di Limbang. Bencana banjir bukanlah sesuatu yang boleh kita elakkan. Namun, kita boleh bersiap siaga dan bersedia menghadapinya. Ini penting bagi menghindari sebarang risiko yang tidak diingini daripada berlaku. Ini tips mudah persediaan sebelum banjir. 1. Sediakan barang keperluan asas seperti ubat-ubatan, lampu suluh, beg pakaian sebelum berpindah. 2. Letak kenderaan di kawasan tinggi yang tidak dinaiki air dan pastikan ia dikunci. 3. Simpan dokumen penting dalam bekas kalis air dan letakkan di tempat selamat. 4. Simpan nombor telefon penting seperti ahli keluarga, jiran, balai polis, hospital dan bomba untuk dihubungi sekiranya berlaku sebarang kecemasan. 5. Dapatkan maklumat terkini menerusi radio, televisyen dan pihak berkaitan seperti Bilik Gerakan Banjir Negeri atau daerah. Bersua kembali, seramai 79 individu ditangkap kerana terlibat dengan aktiviti penyalahgunaan dadah dari tempoh 1 hingga 14 Januari lalu di sekitar Kuching. Dalam kenyataan media, Ketua Polis Daerah Kuching, Assistant Commissioner Polis ACP Ashman Bajah berkata mereka yang terlibat terdiri daripada 68 orang lelaki dan 11 orang wanita berumur dalam lingkungan 20 hingga 66 tahun.
Mereka ditangkap di beberapa lokasi antaranya di Kampung Sungai Bedil Besar, Kampung Lintang, Kampung Tabon Hile, Jalan Abil, Jalan Green, Jalan Ben Hok, Taman Sri Sarawak dan Queen Residence. Pecahan kes daripada jumlah tangkapan merupakan kes di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 39A Kurungan 2 masing-masing satu kes, 7 kes di bawah Seksyen 39A Kurungan 1, 11 kes Seksyen 12 Kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya 1952, 2 kes Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan 32 kes Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952. Pada operasi tersebut, pelbagai jenis dadah telah berjaya dirampas iaitu 32 biji Eramin 5, 9.11 gram ganja dan 147.36 gram syabu. Seterusnya, perkembangan COVID-19. Jumlah kes baru COVID-19 yang dilaporkan di Sarawak semalam kekal satu angka iaitu 9 kes. Menurut kenyataan media daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, 4 kes masing-masingnya merupakan kategori 1 dan 2, manakala 1 kes kategori 5 iaitu jangkitan paru-paru dan memerlukan ventilator. Kes baharu yang dilaporkan semalam membabitkan 4 buah daerah iaitu 4 kes di Sibu, 3 di Kuching dan 1 kes masing-masingnya di Miri dan Bintulu. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 252,609. JPBN turut memaklumkan tiada kes kematian dan kluster baharu dilaporkan semalam. Dalam kenyataan media yang sama, JPBN menyatakan Polis Diraja Malaysia telah mengeluarkan sebanyak 14 kompaun semalam atas kesalahan gagal mengimbas kod QR MySejahtera atau mencatat kehadiran sebelum memasuki premis. Kesemua kompaun itu dikeluarkan di daerah Kuching. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi 18 Januari. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP, jangan leka kerana COVID-19 masih dalam komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tengkujuh dan yang sahih di berita RTM. Salam hormat dan jumpa lagi.